Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since dah berapa hari ni I tak dapat upload anything, tak dapat update in my this group. Tapi ada admin dan also another admin dan also my sister pun ada post about polygamy dan about something about love lah in Islam, about tanggungjawab suami isteri ni semua. So kita selalu dengar orang post pasal dosa-dosa isteri. Isteri perempuan-perempuan yang di dalam neraka, kita biasa nampak post-post macam itu. Lagi macam hadis yang kata kebanyakan ahli neraka adalah perempuan. But today I nak share 13 dosa laki-laki lah. So ini I think semua dah tahu, cuma just to remind each other lah. Dosa-dosa yang biasa suami lakukan. Yang pertama, ni mesti interesting untuk kaum hawa. Okay, yang pertama ialah tidak mengajar ilmu agama pada isteri. Isteri ataupun anak-anak ataupun adik-beradik saudara sendiri. Jadi tidak mengajar, especially untuk isteri dan anak-anak, tak mengajar ilmu agama. Jadi ini termasuk dalam bab kefahaman nafkah batin, yang biasa orang kata nafkah batin tu adalah hubungan suami isteri. But actually nafkah batin tu bukan hubungan suami isteri, tapi nafkah batin tu actually nafkah untuk roh kita, bimbingan agama. Itulah, because perkataan nafkah ni harus berterusan. Kalau untuk hubungan suami isteri tu ada tahapnya, bila stop, bila isteri dah menopause, so sampai situ takkan nafkah tu terstop gitu kan. Jadi nafkah batin sebenarnya termasuk dalam inilah, dalam bab agama, bimbingan agama. Tu yang pertama. Yang kedua, tak rasa cemburu pada isteri. Ada yang suami-suami yang tak rasa cemburu. Kadang-kadang bukan tak rasa cemburu, mereka tak tahu di manakah harus mereka rasa cemburu. Bila isteri mereka make up ataupun keluar sendirian tanpa mahram, berbual dengan lelaki, kerja dengan iktilat dengan tempat kerja semua ramai lelaki, pakaian, jadi banyak-banyak benda. Jadi ada suami-suami yang macam mereka rasa tak berapa important bila isteri mereka tak berhijab ataupun pakai pakaian yang nampak bentuk badan, bersalaman, ataupun berkomunikate dengan lawan jenis. Jadi benda-benda gini semua, bila mereka tak rasa cemburu, mereka termasuk dalam golongan dayus. Di sini saya ada save hadis daripada An-Nasa'i, hadis nombor 674. Okay, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, iaitu first, seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita yang menyerupai lelaki ataupun lelaki menyerupai wanita. Kadang-kadang sekarang ada face app yang ada misai ni semua, itu semua adalah haram. Dah ijma ulama dah keluarkan fatwa bahawa itu haram. So all this face app ni semua kita lupakan. Dan yang ketiga, lelaki yang dayus. So dalam kategori ni, dalam hadis ni kita nampak bahawa Allah tidak akan memandang lelaki yang dayus. So suami yang dayus, yang tidak rasa cemburu dengan isterinya. Pada dia it's okay, kawan dia chatting dengan kawan dia, aku kenal kawan dia, so dia tak ada rasa cemburu. Pada dia perkara ni perkara biasa. So itu termasuk lelaki dayus. Okay, yang nombor 3, tidak memberi nafkah.
Okay, orang yang lelaki yang tak beri nafkah. Okay, for nafkah bukan hanya kepada isteri, anak dan ibu bapa, tapi juga dengan haiwan peliharaan. Contoh, kita ada pelihara kucing ataupun pelihara ayam, lembu. Jadi ini kita harus beri mereka nafkah. Kita tak boleh menzalimi, tak boleh apa uh, tak kasih mereka makanan rezeki. Itu adalah part of kita punya tanggungjawab untuk memberi nafkah. Juga dengan hamba sahaya, kalau kita ada hamba sahaya pun kita wajib memberi nafkah pada hamba sahaya. Yang nombor 4, lelaki yang membiarkan isteri dia bekerja dan memberi nafkah, menafkahi suami. Contoh, suami dia tak nak kerja. Ni bukan tak ada kerja. Ni maksudnya suami dia malas nak kerja. Banyak alasan. Kerja kat sini ada alasan orang ni tak bagus, company ni tak bagus. Jadi dia malas nak kerja, dia tak nak kerja. Jadi isteri dia kerja dan dia isteri dia yang menafkahi dia. Walaupun isteri dia nak membantu, untuk isterinya dia dapat pahala, tapi untuk suami kalau dia sengaja tak nak berusaha pada dia, aku dapat pekerjaan ni cukup untuk aku kerja ni, padahal ada kerja-kerja yang lebih dia boleh lakukan untuk mendapatkan lebih rezeki, tapi dia kerana dia malas, dia beri banyak alasan, dia cuma kerja apa yang dia suka dan dia membiarkan isteri dia kerja untuk membantu dia. So inilah yang nombor 4. Nombor 5, memiliki perasaan benci kepada isteri. Ini pun ada dalam hadis Muslim. Bila seorang suami dia benci sangat dengan isteri dia. Kadang-kadang isteri dia tak ada buat salah apa-apa, tapi dia benci. Kalau ada buat salah tu, boleh kata kita boleh ada kebencian kerana kesalahan. Tapi ni tanpa sebab dia terlalu benci dengan isteri dia. Sampaikan benda-benda yang tak ada masalah, mereka cari masalah. Kebencian tu ada. Jadi ini pun dosa-dosa yang suami, ini salah satu daripada 13 dosa yang suami lakukan. Nombor 4, tidak mahu membantu isteri dalam pekerjaan rumah. Because kita tahu Rasulullah sendiri dia tolong isteri dia masak, pergi pasar, cuci pakaian, kemas rumah. Jadi itu sebenarnya bukan kerja isteri. Kerja isteri adalah menjaga hak suami, harta suami, menjaga rumah, menjaga anak-anak. Jadi kerja rumah ni sebenarnya bukan pekerjaan isteri. Itu suami harus bantu. Jadi bila isteri lakukan kemas rumah ni semua, itu adalah satu bonus untuk suami. Because kita kerja, jadi isteri kat rumah dia ada banyak waktu dan dia lakukan. Jadi bila dia tak lakukan, kita tak boleh tuntut. Because kita harus menolong isteri cuci baju. Kalau tak pun at least 1 minggu sekali cuci baju. Dan tolong masak, pergi pasar. Itu semua kerja-kerja yang Rasulullah lakukan. So tu yang nombor 6. Nombor 7, membuka aib isteri. Ini pun harus berjaga-jaga. Saya ada jumpa beberapa orang, tak ramai lah, tapi pernah dalam my life experience pernah jumpa. Dia cerita pasal bini dia, mungkin dia ada masalah, tapi yang ada pun kalau yang ada masalah tu mungkin dia nak pendapat kita. Okay, itu bukan buka aib, because dia nak pendapat, nak cari solusi. Tapi membuka aib ni seperti tak ada masalah, tapi dia cerita pasal keburukan isteri dia. Kadang-kadang ada salah satu hamba Allah ni, dia sampai cerita apa yang dia lakukan dengan isteri dia di ranjang. Jadi dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang menceritakan apa yang dia lakukan dengan pasangan dia di ranjang, sama seperti syaitan bersetubuh di tepi jalan, di pasar. So sampai begitu sekali. Jadi inilah salah satu dosa yang suami lakukan, yang ada, tak ramai tapi ada 2-3 orang dalam mungkin 5% out of 100% yang masih lakukan benda-benda gini. Yang nombor 8 adalah bab poligami tanpa menghindari syariat. Okay, about poligami.
Okay, ini pun interesting. That's why because one of the admin post about polygamy. So my sister pun post about something about love ni semua. Jadi uh, ni salah satulah dia punya ni orang yang berpoligami. Dia nak poligami kebanyakan mereka ikutkan nafsu, mereka tak ikut syariat Islam. Mereka menggunakan hadis poligami untuk membuat mereka tidak rasa bersalah. Wah, aku poligami kerana aku ikut sunnah. Tapi sunnah-sunnah seharian tu mereka tidak lakukan. Sunnah simple. Like masuk rumah, keluar rumah, tidur, makan, masuk kamar mandi, minum dan sebagainya. Ada banyak lagi hadis yang kita sunnah-sunnah yang kita boleh lakukan setiap hari. Kalau kita kira sunnah yang biasa, yang kecil-kecil, satu hari dalam 70 sunnah kita boleh lakukan. So bayangkan kalau satu hari 70 sunnah yang kita tahu, yang kita boleh amal 70 sunnah. 2 hari dah berapa? Satu tahun dah berapa banyak sunnah kita ikut. Tapi mereka lebih suka dengan sunnah poligami. So tidak menjadi salah about sunnah poligami, because poligami sebenarnya bukan sunnah je, tapi adalah perintah Allah. So bila termasuk dalam perintah Allah, that means Allah menyuruh kita melakukan, Allah perintah kita melakukannya. Seperti bila Allah kata perintah Allah solat, jadi kita harus solat, kita tak boleh kasih alasan. So poligami juga perintah Allah. Allah dah dalam surah An-Nisa ayat 4, Allah dah perintah untuk ada isteri bermula daripada 2, 3, 4. Kalau siapa yang tak boleh berlaku adil, baru 1. Jadi di situ pun I pernah jelaskan adil tu maksud dia apa. Dan kebanyakan daripada kita sebenarnya kita mampu dan kita boleh, cuma pasal kita takut, then ada sebab-sebab macam gitu, jadi kita tak nampak benda ni sebagai satu perintah Allah. Kita fikir tak apalah, kita choose yang satu je, kita choose yang paling sikit untuk menghindari masalah. Sebenarnya bukan masalah, itu adalah satu solusi. Okay, dalam poligami juga, I pernah ada orang tanya, adakah poligami tu merampas suami orang? Actually, poligami tidak merampas suami orang. Kalau merampas suami orang, maksudnya bila dia, seorang lelaki tu dah nikah lagi satu, dia ada 2 isteri. Salah satu isteri tu suruh menceraikan isteri lain. Dia kata, okey, kau ceraikan isteri kau nombor 1, atau kau ceraikan isteri kau nombor 2. Okey, itu baru merampas suami orang, because dah jadi hak milik orang, jadi dia suruh ceraikan, jadi dia nak rampas daripada itu. Jadi poligami bukan merampas suami orang, melainkan isteri tu suruh menceraikan, ataupun something yang sama seperti itu. Bila dia suruh ceraikan, itulah menunjukkan dia merampas suami orang. Itu nombor 8. Nombor 9, menyakiti isteri secara fizik. Okey, orang Islam, lelaki Muslim tak boleh pukul isteri, apalagi pukul dengan sampai ada tanda ni semua. Memang kadang-kadang mulut perempuan ni kita tak boleh tahan. Kita macam laser, terlalu ni pedas saya dengar, cili padi pun kalah. So the only thing, kita jangan pukul. The only thing, kita boleh lepaskan geram dengan apa cara. Lagi bagus bersabar. But kita lelaki, kita punya mulut lebih lambat daripada kita punya otak. Kita selalu fikir dulu lebih cepat daripada mulut. Kalau perempuan, mulut lebih cepat daripada fikiran mereka. So terbalik. Jadi kita kalau tak boleh sabar, kita boleh nak lepaskan geram. Macam-macam cara kita boleh tumbuk tembok, kita boleh buat apa, tapi jangan mencederakan isteri kita. Tapi yang terbaik, sabar. Kalau tak boleh sabar, ambil wuduk. Kalau tak sempat ambil wuduk, keluar, tinggalkan. Biar dia cakap kita bila ada masalah dia, kita lari ni semua. Biar apa dia cakap. Yang important kita dapat menghindari, biar dua-dua cool down, baru balik, baru boleh berbual lagi. Jadi tak sampai syaitan tak hasut kita untuk menggunakan tangan terhadap isteri kita. Okey, nombor 10, bersikap buruk kepada isteri. Sebaliknya, baik kepada orang lain. Bila dengan kawan-kawan semua, dia terlalu baik, tolong, cakap dengan lembut, terlalu baik. Tapi bila dengan isteri, dia tak baik. Balik dengan muka marah, masam, macam dia punya akhlak tu dia tak tahu jaga akhlak terhadap isteri. Padahal isteri dan keluarga lah tempat pertama kita harus menunjukkan kita punya kebaikan sebelum orang luar.
Nombor 11, meremehkan kedudukan isteri. Siapa yang meremehkan, bila dia ada masalah apa, kita tak nak dengar. Bila dia kasih kita satu idea, kita ambil macam tak pedulikan sangat. So jangan meremehkan isteri. Nombor 12, terburu-buru minta talak. Ini pun terjadi kebanyakan daripada pasangan yang muda-muda, lelaki yang masih muda, belum lagi totally matang. Jadi bila dia marah, dia cepat lafazkan talak, ataupun bila isteri dia mencabar, tantang dia, kata kalau kau berani kau ceraikan aku ni. Jadi dia terburu-buru terus beri talak. Jadi ini yang harus kita fahami, because itulah sebabnya kenapa Allah beri kuasa talak pada lelaki, bukan pada perempuan. Kerana lelaki masih boleh bertahan dan masih boleh berfikir. Dia fikir panjang, kalau aku cerai apa jadi nanti anak aku nanti. Kebanyakan lelaki macam itu. Tapi kalau perempuan, kalau hak talak ni Allah berikan pada perempuan, kalau ada 15 kali talak, 15 kali, satu hari habis. Isteri akan mengunggas sikit-sikit talak, sikit-sikit cerai, sikit-sikit. Habis semua orang dalam dunia ni semua cerai. So that is the reason why lelaki yang ada hak talak, because lelaki selalu fikir dan boleh take control. Dan nombor 13 yang terakhir, tidak setia terhadap isteri. Okey, ini yang selalu terjadilah. Kita harus jaga kita punya mata dan kemaluan. Macam lelaki ni, dia tak tahu jaga mata, tapi dia mulut dia boleh jaga, mata dia tak boleh jaga. Tapi kalau perempuan, mata dia boleh jaga, mulut dia tak boleh jaga. Tapi bab ini, setia dengan isteri ni harus jaga mata dan kemaluan. Because mungkin kemaluan boleh jaga, tapi mata ni kadang-kadang jalan tengok, oh cantik yang ni cantik, yang itu cantik. Semua dia tengok. Jadi the best kita jalan ikut sunnah, kita tunduk bawah. Bila perlu baru kita tengok depan. Kalau tak perlu kita jalan tengok bawah aje. Sambil tengok sambil zikir. Jadi kita punya perjalanan tu, daun-daun di sebelah apa-apa yang dan perjalanan kita tu semua menjadi saksi. Waktu kita berzikir dan melalui jalan itu, dan daun-daun semua akan jadi saksi. Ya Allah, di akhirat, ya Allah, aku dengar orang ni dia melintas dan dia berzikir. So kita ada berjuta-juta saksi. Satu pohon ada berapa ribu daun. Jadi daripada situ lagi baru kita jalan tunduk dan berzikir. Bila perlu baru kita tengok apa yang kita perlu tengok lah. So itu semua yang 13 tu masuk dalam akhlak seseorang, especially lelaki, because lelaki selalu keluar. Kalau perempuan ni jarang keluar, jarang keluar. Jadi kebanyakan lelaki lah yang terlalu bebas. Jadi kita jangan tunjuk gagah dengan aksesoris kita, seperti pakai sarban, ada janggut, dengan tasbih, yang ada dengan tasbih kita. Tunjukkan kita punya aksesoris kita ni gagah, kita ni alim ulama, tapi akhlak kita tak ada. So aksesoris tu semua sebagai piasan. Sama juga dengan kaum perempuan yang pakai nikab tu semua, jagalah akhlak, because ramai sekarang even though mereka pakai nikab, tapi mereka TikTok, nyanyi dan sebagainya. So akhlak tu very important lah. Macam apa yang saya pernah nampak waktu saya di Ponsonby Bay. Ponsonby Bay tu in New Zealand, in Auckland. Saya tinggal di Auckland, dekat sebelah North East. Ada satu tempat tu nama Ponsonby Bay. Di situ ada satu masjid. Waktu tu ada ceramah, dan ada seorang lelaki datang dengan kereta BMW. Then ada orang semua pimpin dia buka. So kita macam tengok, siapa ke orang ni? Dia datang terus dia duduk bersila dengan kita semua duduk ceramah. Dia tak duduk di depan, dia duduk di belakang-belakang. Dia dengar ceramah macam biasa. So kita fikir mungkin bos daripada company atau apa, so pekerja dia pimpin, dia tak boleh jalan ni semua. Selepas ceramah tu baru kita dapat tahu dia salah satu ahli hadis daripada Yaman, datang ke New Zealand untuk visit New Zealand dan visit masjid. So kita tengok satu ulama besar masih datang ke ceramah dan ambil ilmu. Bukan dia tak tahu, dia tahu ilmu tu, tapi kerana tempat-tempat ceramah ni banyak malaikat semua turun, banyak barakah rahmat semua, jadi dia datang ke tempat situ. Dia tak payah
bilang orang dia dah tahu semua. Dia merendahkan diri, dia duduk di tengah-tengah crowd tu dalam masjid dan dia dengar syarat tanpa membantah apa-apa. So kita tengok akhlak uh, imam besar daripada Yaman macam mana berbanding dengan kita. Kita tahu sikit kita nak tunjukkan yang kita lebih tahu, like kita super super knowledge. Okay, so ni dah 20 minit I ada soalan ni, I cuma jawab 2 soalan because daripada kemarin jadi I terlalu banyak message, jadi I skip banyak. So minta maaf lah siapa hantar soalan ni tapi I tak sempat nak jawab. Okay, soalan pertama, bolehkah saya posting di Facebook bila saya beli rumah? Adakah itu ujub? Okey, itu bukan ujub, tapi kita nak kena tahu maksud, apakah tujuan kita bila kita beli rumah, kita ambil foto. Apakah tujuan kita? Adakah tujuan kita uh, nak memberitahu, okey, ni aku sekarang dah tinggal sini, aku baru beli rumah ni. Tak ada niat apa-apa, macam cuma nak kasih tahu okay, kita tinggal kat rumah sini, ataupun nak tunjukkan saudara-saudara. Tapi kalau kita dah ada sifat perasaan seperti kau tengok rumah aku cantik, rumah besar, aku mampu beli rumah. Ini dah termasuk sifat riak. Kadang-kadang orang yang riak ni dia tak nak tunjukkan dia riak. Tapi dia buat sesuatu seperti dia tidak menunjukkan dia riak. So ni permainan syaitan. Jadi sebagai contoh, I kata semalam rumah saya kena rompak. Saya post kat Facebook, rumah saya kena rampok, masuk pencuri, saya punya kereta Ferrari apa model ni hilang, then saya punya laptop brand ni saya kasih brand dia dan model dia, Ferrari, kereta dia Ferrari apa. Jadi itu sebenarnya kita dah tunjukkan riak. Kita nak beritahu orang kereta apa yang kita ada miliki, laptop apa yang kita miliki, barang-barang yang berharga. Jadi itu adalah perasaan riak. Kalau kita nak tunjukkan sesuatu terjadi, kita boleh kata semalam rumah saya dirampok, mobil saya hilang. Tak perlu letak mobil apa. Satu mobil hilang dan laptop saya hilang. Cukup. Jadi kalau kita dah start to give description, Ferrari ataupun BMW ataupun laptop Asus seperti ini, iPhone saya ada 10 iPhone, semua 10 iPhone hilang. Jadi kita kita nak menunjukkan apa yang kita miliki. Itu yang benda yang Allah paling benci. Dan anytime bila kita tak sedar diri, Allah boleh ambil balik gini je, terus semuanya hilang. Jadi kita harus tahu sifat riak ni kadang-kadang Allah sengaja kasih kita tengok berapa jauh kita boleh pergi, berapa jauh kita boleh tunjuk dengan orang apa yang kita ada. Dan bila Allah tarik balik, kita terus hilang dari Facebook dan orang akan tanya, mana kau punya rumah yang besar, mana kau punya kereta Ferrari, apa dah jadi. Jadi kita malu, kita nak cakap kita dah bankrupt atau apa, kita jadi malu. Kerana pada mulanya kita dah tunjuk apa yang kita ada. Dan bukan itu aja, bukan Allah saja benci, tapi kita dah mendedahkan apa yang kita ada dan kita sedang memancing perampok, orang yang dengki hati. Jadi bila orang yang dengki atau perampok ni tahu kita ada kereta Ferrari, kita ada berapa laptop, mereka akan aim siapa ni dan mereka akan cari. Mereka tak perlu cari rumah siapa ada apa. Mereka dah tahu siapa yang ada barang-barang ni dan mereka akan plan macam mana nak rampok atau nak curi barang-barang dia. So we have to ni lah, berhati-hati bila kita nak post something di Facebook. Soalan kedua, saya sudah hampir 38 tahun tapi belum punya suami. Ada beberapa orang yang datang tapi tidak cocok. Adakah ini takdir saya menjadi jomblo di dunia ini? Okay, about ni, okay, bukan macam mana saya nak cakap? Okay, because statement dia kata ada beberapa lelaki datang tapi tidak cocok. So, siapa yang kata tidak cocok? So, kesalahan adalah kesalahan diri kita sendiri. Because kita terlalu memilih. Kita tengok orang ni, oh orang ni terlalu kurus, orang ni terlalu gemuk, orang ni terlalu miskin, orang ni terlalu... Jadi, banyak di otak kita Allah kirim kita orang yang ingin menikahi kita tak tengok dengan akhlak dia sama agama dia, kita tengok fizik dia dan apa yang dia ada. Dan kita tak boleh salahkan Allah kita tak ada jodoh, because kita tolak setiap
kali orang datang masuk minang kita tolak. Sampai bila umur kita dah meningkat 45, 46, 47, bila kita jatuh sakit baru kita terfikir nak cari suami. Baru waktu tu lelaki umur 70 tahun ke dah ada isteri ramai pun diorang terpaksa terima because dah tak ada pilihan. So selagi ada pilihan, mereka gunakan waktu, aku masih muda, aku masih nak ni. Semua fikirkan pasal dunia. Jadi untuk sister kaum perempuan yang belum menikah, saya sarankan sesiapa yang datang ingin menikah, the best jangan beri jawapan, terus buat solat istikharah dan tanya a bit about dia punya dia punya amal, tengok dia punya akhlak tu semua. Itu yang penting, bukan lelaki yang handsome daripada keturunan Arab atau daripada keturunan Cina atau apa. So kalau kita tak ada jodoh, kita salahkan diri kita, kita jangan salahkan Allah, jangan minta pun dengan Allah, because Allah selalu kasih, kita selalu tolak. So habiskan lagi satu boleh. Saya doa setiap hari sampai bila saya harus berdoa. Okay, about ni I think ramai yang dah tahu. Actually doa ni selain daripada Allah mengganti doa ataupun memberi kita tapi belum lagi masanya dan sebagainya, kita harus tahu, kita harus tanya diri kita, bila kita doa kita nak cepat, adakah kita mengerjakan solat dengan cepat, tepat pada waktu, ataupun kita lambat-lambatkan. Bila kita hutang orang, kita bayar orang tu segera ataupun melambat-lambatkan. Bila kita bekerja, buat pekerjaan, adakah kita melambat-lambatkan pekerjaan atau kita cepatkan pekerjaan. Jadi banyak fakta yang kenapa kita doa kita rasa belum lagi dapat. First, of course, keyakinan. Kita tak yakin dengan Allah. I can say 90% manusia tak yakin pada Allah. Dia yakin tapi dia punya tahap keyakinan belum lagi tinggi. Jadi Allah nak kita sentiasa berminta. Kita tengok seperti para sahabat, dia doa, satu kali doa hujan turun. Bila lagi satu cerita dia doa hujan tak turun. Dia tak salahkan Allah, dia salah mungkin wuduk aku yang tak betul. Jadi dia ambil wuduk lagi, dia doa lagi. Pun tak jadi. Dia solat, dia doa tak dapat juga. Jadi dia tak salahkan Allah. Dia yakin Allah pasti kasih tapi salah dia. Jadi dia ambil wuduk lagi sekali baru hujan turun. Seperti Saidina Umar Al-Khattab, dia tulis surat, dia buang ke sungai dan air itu mengalir. Itu semua kerana tahap keyakinan mereka. Mereka tahu bila mereka berdoa 1000% Allah akan kabulkan. Cuma kerana kita tak yakin dengan Allah, itulah sebabnya doa kita lambat dikabul. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.